Hi, Assalamualaikum. Good morning, guys. This is extra knowledge lah tutorial for Adobe Flash CS6. Okay. So, this is one of the example lah design. Okay, untuk interface design bagi apa itu kita semula. Okay, I just buat dua scene saja, scene 1 dan scene 2. Okay, sebab hari ini kita akan pergi kepada how to use the shape twin ataupun motion twin lah. Okay, so kita take a look apa yang ada dekat sini. Alright, so this is the welcome pages. Alright, so bila enter, I ada page ni lah. Okay, so ada button untuk back kepada page yang pertama tadi, iaitu scene yang pertama. Okay guys, so kalau you perasan kat sini kan, ada button ni. So actually I'm using the template yang dah ada dekat dalam Adobe Flash ni. Okay, so kalau you nak gunakan button tersebut, you just simply click dekat window, pergi dekat common libraries. Okay, so ada beberapa choices lah, ada button, ada classes and sounds. So kalau you nak gunakan button design yang already provided inside here, so you may use lah. Okay, so ada beberapa pilihan lah, tapi of course lah design dia you boleh ubah, sama juga cara yang kita dah go through satu-satu. Okay, so you boleh ubah dekat dia punya timeline lah, warna, tulisan dan sebagainya. Okay, itu termasuklah juga termasuklah juga sound effects. Okay, such as untuk buttons kan, you pergi dekat sound, so ada banyak lah sound-sound yang ada kat sini. Right, so you boleh pilih lah. Okay, kalau macam multimedia project ni sesuai untuk macam kita buat project ni lah, interface design, interactive design. Itu contoh-contoh lah. Okay, so you go through lah by yourself later. Try to do some motion twins and shape twins lah. So apa benda tu? So let's take a look apa yang kita nak buat. So untuk I punya design yang kat sini, okay, I'm going to try like do image akan masuk kat sini. They have a transitions of image here. Okay, so apa yang I buat, yang pertama sekali I create a new layer. Right, so I rename it as slide, okay, ataupun image. Right, image slide in. Okay, so we know that this is the layers yang kita akan masukkan gambar lah. Okay, so macam biasa kita pilihlah gambar kita yang diinginkan. Right, so I think I want to choose this image. Right. Okay, so drag and drop here at the library. Alright, so we already drag and drop our buttons over there. Okay, image. Okay, so image is here. Okay, so guys, so just drag saja kita punya image ke sini. Okay, resize the image. Alright, nice. Have a good color here. Okay, exactly. Alright, okay. I already put here. Alright guys, so this is extra juga. Okay, kalau you guys rasa gambar ni macam dull ke, you nak ubah sikit dia punya warna, okay, you just simply click dekat you punya images. Dekat properties ni, dia akan bagi a suggestion to you for edit lah. So bila you click edit, automatically the image will be open at the Adobe Photoshop lah. So you boleh edit you punya gambar yang tadi tu. So senang lah. Ini brightness. Okay, kita nak I nak tambah brightness sikit, I nak tambah contrast sikit, and I click OK. Alright, so you just tekan yes je lah, save lah. Okay, itu adalah saja contohnya lah kan. You letak background image, you letak image yang JPEG. So you want to delete the background. So you buka lah macam tadi, edit dekat Photoshop, design. Right, so okay, apa yang kita nak buat untuk yang seterusnya? Okay, so kalau you perasan kat sini, I punya timeline. Okay, so timeline I ada action script. Okay, action script I stopkan I punya scene yang ini. Okay, so this is image layer yang ini. Okay, layer yang kedua ni adalah button. Button dan juga text. Okay, so I put here
rename this as a text and button. Okay. Kenapa kita nak buat rename layer ni? Sebenarnya memudahkan kita lah. So kita boleh tahulah kalau suddenly you want to nak tengok kan apa perbezaan before and after, kat mana nak edit dan sebagainya, senang lah. Alright. So and then the background images. Okay. So apa yang I nak buat kat sini? Kalau you perasan kan, kita ada timeline kat sini kan, 1 until 890 and so on. Okay, so this is the we want to use this of time phrase ni lah. Okay, so macam mana kita nak gunakan ni? Okay, so yang pertama sekali, we are trying to understand that kalau kita punya keyframe tu semakin dekat, when the keyframe is nearer, which mean that the motions is faster. Okay, itu dia punya hypothesis. So when the keyframe is farther, so the motion will be slower. Okay, so apa yang I maksudkan sini? Okay, so kita cuba buat Okay, so the first thing, okay, we put the image slide in 30 seconds. Okay, this is 30 second per frames. This is the numbers lah. Okay, 30 second per frames. Okay, ni WPF kita lah. Okay, so I want to put, okay, insert keyframe. Alright, so I already put insert keyframe here. Okay, so bila kita dah insert keyframe, mungkin you perasan just image yang kita baru masukkan keyframe ni sahaja yang ada. Yang frame yang lain semua tak ada. Okay, jangan risau. Okay, apa yang you kena buat, you just you just select je frame dekat 30 sebab kita tadi keyframe 30 kan untuk yang frame image tadi. So right click and then you just insert keyframe. So dia akan ikut lah gambar-gambar yang lain tadi, right? So untuk yang action script pun kita kena gerakkan dia. You just click and hold and then you gerakkanlah dia dekat 30 second. Okay, kenapa kena gerakkan juga untuk action script stop ni? Maksud dia kat sini, bila you dekat page yang pertama, scene yang pertama, bila you enter, of course kita akan pergi scene yang kedua, betul? So ada kalau you ada letakkan movement, pergerakan ataupun image movement dekat bahagian scene 30, tapi you punya scene you stop dekat scene 1, so tak ada pergerakan berlaku lah. So kita sekarang ni nak ada pergerakan untuk image yang kita baru masukkan ni. Jadi untuk di antara 1 hingga 30 tu ada pergerakan. Jadi kita biarkanlah. Alright. Kita kena masukkanlah dekat action script stop kita dekat 30. Alright. Okay, so biarkan dia 30 kat situ. Okay, apa yang I nak buat? Okay, so dekat image ni, okay, right click, create a classic twin. Alright, so bila dah create a classic twin kat situ, nanti dia akan ada keluar arrow ni kan. Alright, so arrow tu sebenarnya yang akan dah memberitahulah, okay, yang you dah hasilkan satu motion classic twin tadi. Okay, maknanya you dah ada twin kat situ. Alright, apa yang kita nak buat bila kita dah buat kita dah masukkan kat sini? Okay, so I klik kat gambar I. Okay, I pergi yang pertama. So bila maksudnya kat sini yang pertama, bila dia masuk, effects untuk gambar dia adalah kosong. So I klik alpha. Okay, I just buat kosong. Right, bila dekat 30 dia ada, nampak tak? Transition. Right. Okay, so kita take a look, control enter. Okay, so enter. Nampak tak? Kita punya gambar tadi dia ada transitions kan, wipes in, wipes kan. Right. So apa bila kita tak gerakkan action script? Okay, kita gerakkan balik Right. Control enter. You tengok ini yang I masukkan tadi. Bila you letak action script dekat scene yang pertama, tak ada apa-apa pergerakan berlaku lah, sebab dekat scene yang pertama you dah stop. Itu sebabnya kita kena gerakkan kita punya action script ni tadi, keyframe action script ni kepada 30. Alright, sebab apa 30? Sebab kita punya image ni akan keluar slide in pada second yang ke 30.
Alright, so terhasillah sesuatu yang baru di sini. Alright, so ini yang dipanggilkan sebagai classic twin, which is that you can make a movement ataupun effects lah. Alright, dengan menggunakan alpha tadi. Okay, so dapat yang itu. Okay, seterusnya. Okay, tadi kita dah buat satu. Alright, kita cuba satu lagi. Okay, create new layer. Okay, I rename dia sebagai image. Senang image. Okay. So, I masukkan gambar yang ini. Okay, good. Right. Transform sikit. Okay, kita transform. Kita letak dekat bahagian di sini lah. Okay. Just sample je lah ni susunan ni. Okay, so done. Alright, so I punya perancangan apa? Okay, daripada gambar ni akan bergerak. Alright, daripada bawah ke atas. So, dekat scene yang pertama, I letak dekat bawah lah. Alright, and then yang scene yang ke 30 ni nanti dia akan bergerak ke atas. So, I insert keyframe. Right, so yang bila you dah insert keyframe, you create a classic twin. Alright, pastikan time indicator you ni dekat 30. Right, you gerakkan dia. Alright, so nampak tak? Ada pergerakan kat situ. So yang 30 you gerakkan. Okay. So mungkin kalau you nak buat dia rotate pun boleh, tak ada masalah. Okay, nanti dia akan ni lah berputar. Okay, macam ni. So dia akan berputar kan, nampak tak? Okay, dia akan berputar. So itu adalah dia punya ni. Okay, contohnya yang seterusnya, I nak dia appear masa waktu yang ke-20. Okay, so dekat sini I insert keyframe. Lepas tu pergi dekat properties. Right, klik kat image ni. Right, I punya alpha, I letak 0 lah. Okay. Sebab I nak sini dia pun sini 0 juga. Alpha 0, yes. 0, 0, 0, 0, 0. Sampai kat sini dia akan keluar. Nampak tak? Okay. Kita control enter. Okay. Enter. Set. Okay. So, yang tadi adalah classic twin. So, classic twin tu you boleh buatlah pergerakan. Okay, contohnya untuk you punya image yang recycle ni kan. Alright, so you nak dia bergerak daripada sebelah kiri masuk ke dalam, you just simply tarik je kat sini. Okay, nanti dia akan bergerak lah masuk ke dalam macam ni. Boleh juga. Okay, right, kalau you tak nak, you just Ctrl Z balik lah. Right, so itu adalah classic twin. Yang seterusnya adalah shape twin. Okay, shape twin ni adalah dia daripada bentuk kepada bentuk yang lain. So apa pula benda tu? So I buat je kat sini contoh. Alright, create a new layer. So I rename I punya layer kat sini adalah shape lah. Okay, kita nak buat shape twin pula. Yang tadi pergerakan classic twin. Okay, shape twin ni pula. Okay, so I letak dah dekat I punya ni, insert lah keyframe. Okay, insert keyframe. Sorry. Okay, biar kat sini. Okay, I buat satu shape bulat kat atas. Okay. Alright. So, daripada bulat dekat atas ni, dekat sini, I nak insert keyframe. I nak jadikan dia, bila seterusnya akan berubah menjadi segi 4 rectangle shapes kat sini. So, apa yang akan berlaku bila you buat ni, you right click kat sini, you just click a shape twin. Alright, dia akan bertukar warna hijau. Yang tadi dia arrow tapi warna biru, ni hijau. Itu adalah untuk shape twin. Alright, kalau you perasan shape twin ni kat sini kan, nampak tak dia daripada buat ada transition dia akan pergi kepada segi 4. Okay, kalau you nak tengok dia punya pergerakan, okay, sini ada beberapa tools lah yang you boleh tengok macam mana dia punya pergerakan. Okay, kalau kat sini onion skin lah. Onion skin kalau you tengok ada shape daripada first, second, third, fourth,
dan seterusnya punya pergerakan. Okey, nampak tak? Okey, itu adalah dia punya layers lah. Okey, macam I tak selalu sangat pakai kat sini. Ini dia gunakan wireframe outlines lah. Okey, kalau you nak pakai lah untuk ni sesuai masa you nak buat animations untuk karakter dan sebagainya lah. Sebab apa kat sini dia boleh dia akan nampak dia punya what are the next position. Macam you nak buat bouncing ball jatuh dan sebagainya, you kena pakailah this layer lah. Alright, okay, so untuk yang shape tu ni kita boleh nampak lah kan perbezaan antara dia punya transition antara circle kepada rectangular. Okay, so kalau you nak tukar warna, you just klik je kat situ. Okay, contoh you nak tukar dia jadi warna pink lah kan. Nampak sikit. Okay, so nampak kat sini. Okay, daripada warna kuning, dia akan transition bertukar menjadi segi empat warna pink. Okay, kita tengok kita preview. Ni enter. Nampak tak? Dia akan bergerak lah dia sendiri. Okay. Itu adalah shape twin. Alright. Alright guys, so I dah susun bagi cantik sikit supaya I punya interface ni cantik lah tapi yang kita punya classic twin dengan shape twin tu masih yang sama lah untuk buat yang bawah, untuk yang logo yang bawah ni dan juga page yang ke atas ni kita gunakan. Yang bawah ni tadi kita belajar pasal classic twin dan juga yang ke atas ni adalah shape twin. Alright. Seterusnya adalah twin yang terakhir yang diberi nama sebagai motion twin. Okay, apa pula motion twin tu? Okay, kita create a new layer. Right, so kita rename kat sini as a motion. Alright. So, motion twin. Okay, I nak cari satu gambar motion twin. I nak carikan motion twin untuk gambar. Cari gambar lah, kita gambar. Okay lah. Mungkin gambar ni Alright, I nak jadikan dia motion twin. Alright, pergi dekat library. Masukkan dekat library kita. Alright, so library kita kat sini. Mana library kita? Alright, yeah. Okay, so motion I letak kat sini. Ui, besarnya. Okay. Kan. Alright. Okay, so I nak create a motion twin pula. So, apa yang I nak buat untuk motion twin ni? Alright. So, yang pertama kalau nak create a motion twin, okay, image yang kita masukkan ni, we need to convert to symbol. Alright, so kita kena jadikan dia movie clip. Alright, so yang ini kita letaklah center registration. Okay, just kita letak je rename dia as logo lah. Alright, klik OK. So bila dia dah convert kepada motion punya symbols, okay, dia akan keluar macam ni. Ini adalah simbol untuk movie clip kita lah. Alright, okay, so bila kita dah masukkan dah convert dia, okay, dekat layer motion ni tadi right click, create a motion twin. Alright, so bila you dah create motion twin, okay, you punya layer akan bertukar warna biru terang. Kan macam tadi macam ungu biru gelap kan. Okay, so bila you dah create motion twin, okay, apa yang you boleh buat kat sini? Okay, kita gerakkan dekat contohnya dekat frame yang kelima ni, saya nak berputar. Okay, nanti dia akan berputar tau. Nampak tu? Okay. Lepas tu yang kat sini, I nak dia bergerak ke sini pula. Lepas tu yang ke sini, ke ni. Lepas tu, I nak dia berputar lagi. Ini lain sikit lah berbanding dengan classic twin tadi tu. Ni kita berpusing lagi. Okay. Pusing lah tau. Kita lihat sampai dekat sini. Gerakkan dia lagi, berpusingkan lagi. Alright, so mungkin dekat sini you nak jadikan dia kecil sikit pun boleh depends lah. Okay, so nanti dia ni besar sikit, besar sikit. Yang sini you nak kecil sikit,
So you nak gerakkan dia sikit ke atas pun boleh. Right, yang ni atas. Ni besar sikit. Alright guys, so design ni I dah nampakkan okey sikit lah. Yang tadi kita pakai susun je kan. Alright, so I dah susun tadi. Kita dah buat classic twin, okay. Dan kita dah buat shape twin, okay. So next pula yang terakhir, okay, adalah untuk create motion twin. Alright, so let's take a look. Alright, untuk create a motion twin ni ataupun apa-apa saja you guys boleh gunakan untuk image ataupun shape lah. Alright, tapi I nak gunakan shape, okay. Alright, so buat layer baru and then I rename dia sebagai motion. Right, okay, so contoh I nak letakkan, nak masukkan satu shape. Okay, I buatlah satu shape. Mungkin I buat shape bola. Alright, shape. Alright. Okay, so untuk motion twin ni dia berbeza sedikit berbanding yang tadi. Alright, yang tadi shape twin, okay, dan juga classic twin kita tak perlu convert sebab dia akan automatically convertkan untuk kita. Untuk motion twin we need to convert dia kepada simbol. Okay, you need to choose a movie clip lah. Okay, maybe I tulis kat sini logo. Contoh lah contoh. Okay, I just click okay. Oh, okay, ada nama. Okay, I circle lah. Circle. Okay, so I punya bentuk bulat. Okay, segi bulat. Alright, okay, so bila you dah convert dia kepada movie clip, you right click dekat you punya layer motion ni tadi, you create a motion twin. So when you already create a motion twin, the timeline will be changed into the light blue lah, light blue color. Alright, so apa yang kita nak buat? Okay, so motion pergerakan. So motion twin ni membezakan dia. Okay, selalunya motion twin ni yang gunakan untuk hasilkan pergerakan bouncing ball lah. Alright, okay, so take a look. Okay, in 10 second the ball will be upside. Okay, okay, lepas tu 15 second dekat bawah. Alright, and then 20 second dekat atas balik. Alright, 25 dekat bawah. Okay, dekat 30 atas. Alright, okay. So itu adalah motion twin. Kalau you perasan motion twin ni dia ada apa ni? Okay, dia ada motion punya timeline kat sini. Okay, point-point ni alright merujuk kepada jarak ataupun pergerakan. Okay, kalau kita tengok, kalau motion yang pertama dekat bahagian sini, okay, 1 until 10. So point dia akan dekat-dekat lah. Okay, so bila makin dekat point tu, makin dekat frame antara keyframe tadi tu, dia punya tu maknanya makin laju lah. Alright, okay, so take a look, control enter. Okay, nampak tak? So perlahan laju. Kalau you punya keyframe ni tadi ni, okay, contohlah kan, kita hanya buat 2 sahaja. Okay, so cuba kat sini. Right, so okay, sini I clearkan. Clear keyframe, clear position, right click, clear position. Okay, I clear position. Okay, so contohnya I buat kat sini antara 1 until 15. Okay, kita akan gerakkan dia ke sini. Contoh okay, lepas tu 15 dan 20 sini. Di sini pula. Okay, and then dekat 25 dia akan bergerak ke sini sikit sahaja. And then dekat 30 kat sini. Nampak tak? So points ni sebenarnya adalah points kelajuan kita punya keyframes tu. Alright, so let's take a look. Control enter. Enter, nampak tak? Zup. Okay.
Itu yang kita boleh nampak lah. Okay. Zoom. Macam pelik dia sebenarnya. Okay. Itu adalah contoh lah untuk motion twin. So motion twin ni dia ada twin yang kita boleh gerakkan. Contohnya kalau you nak ubah dia punya kedudukan pun boleh. So kat sini you just tarik dia naik atas. Gunakan you punya tools yang kat atas ni, selection tools ni. So you boleh ni lah. Mungkin you nak naikkan dia kat atas dulu. Lepas tu ni naikkan. Alright. So nanti pergerakan dia akan berubah lah. Atas bawah. Okay, nampak tak? Okay. Itu adalah motion twin. So kalau untuk gunakan motion twin, pastikan you kena convertkan dia dulu kepada motion movie clip tak kisahlah you nak pakai shape ke, you nak pakai image ke, you kena buat cara yang sama. Alright. Okay, so I think kita dah cover 3 jenis twin. Yang pertama kita dah cover untuk classic twin. Yang kedua kita dah cover macam mana nak buat shape twin daripada circle kepada segi 4, rectangle. And then we already learn how to create a motion twin. Alright, so that's all for today. Hopefully that this tutorial will help you untuk put some additional effects lah, okay, dekat dalam you punya tugasan yang akan datang, especially on your practical test. Okay, so remember the basic element and principles of design when you create a multimedia project. So that's all for today. See you on next tutorial. Thank you so much. Bye bye.